Selamat datang, salam sejahtera. Ini berita terkini yang baru kita terima daripada sumber yang paling kita percayai. Dikabarkan Jana Wibawa, seorang lagi, didakwa di mahkamah atas kesalahan menerima rasuah RM12,8 juta. Siapa orangnya pasti mengejutkan Anda semua. Dan saya yakin ini akan lebih membuatkan Muhyiddin Yassin gentar segentar-gentarnya. Kerana Jana Wibawa dibuat atau dilaksanakan sepanjang era pemerintahan Muhyiddin Yassin. Dan itulah sebabnya saya kata ini akan lebih membuatkan Muhyiddin Yassin mungkin sedang pening kepala memikirkan apa lagi yang akan terjadi, siapa lagi yang akan didakwa dan apa lagi yang akan ditemui oleh SPRM selepas ini. Saudara-saudara, jumlah RM12,8 juta itu bukan satu nilai yang sedikit. Bayangkan saja itu mampu membangun sebuah daerah. Hari ini pengarah syarikat disahkan didakwa terima rasuah RM12,8 juta. Seorang ahli perniagaan didakwa di Mahkamah Session hari ini atas 9 pertuduhan. 9 pertuduhan, bosku. 9 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM12,8 juta berkaitan proyek Jana Wibawa antara Julai 2021 hingga Oktober tahun 2022. Ini adalah seorang ahli perniagaan dan merupakan pengarah syarikat. Bagaimanapun tertuduh Datuk Teo Wei Cheng 65 tahun mengaku tidak bersalah. Selepas kesemua pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan hakim. Wei Cheng yang juga pengarah SSH Furnitures dan Berhad didakwa atas 2 pertuduhan, meminta wang suapan RM3,9 juta dan 7,4 juta ringgit yang juga 10% daripada harga kontrak membabitkan program Jana Wibawa yang bernilai RM39,7 juta dan RM74,74 juta. Ia masing-masing bagi projek menaik taraf jalan pintasan dari Jalan Sawah Baru ke Tenang Station di Segamat dan membina jalan dari Kampung Belukar Durian ke persimpangan Felda Waha di Sedili, Kota Tinggi. Ia sebagai upah bagi membantu syarikat Muar Usaha Bakti Sdn Berhad mendapatkan projek itu selain mendorong syarikat Liku Prestasi Sdn Berhad yang memperoleh projek di Kota Tinggi supaya melantik syarikat TS Dynamic Construction Sdn Berhad sebagai subkontraktor. Perbuatan itu didakwa dilakukan Wei Cheng di pejabat Tri Metro Development Sdn Berhad Jalan Majidi Muar antara Julai 2021 hingga Jun dan Mei hingga Jun 2022. Wei Cheng juga didakwa menerima rasuah berjumlah RM1,5 juta bagi projek menaik taraf jalan pintasan dari Jalan Sawah ke Baru ke Tenang Segamat dan membina jalan Belukar Durian ke persimpangan Felda. Saudara-saudara, semua kesalahan itu didakwa dilakukan di syarikat miliknya di kawasan perindustrian Pagoh Muar antara 20 Ogos 2021 hingga 15 November 2022. Kesemua pertuduhan itu dilakukan mengikut Section 16 dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda suapan atau mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Kes pendakwaan dikendalikan Timbalan Pengarah 2 Bahagian Perundangan dan Pendakwaan SPRM Ahmad Akram Gharib, sementara tertuduh diwakili oleh Peguam Bela Kainistan. Hakim kemudian membenarkan Wei Cheng diikat jamin sebanyak RM500,000 menerusi wang cagaran dengan seorang penjamin warga setempatan selain pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga selesai kes. Hakim turut memerintahkan wang cagaran berkenan diserahkan pada hari ini juga. Mahkamah turut menetapkan 17 Mei depan sebagai sebutan kes dan serahan dokumen. Saudara-saudara, itulah dia isu kes Jana Wibawa yang telah pun
semakin memuncak panasnya dan suhunya apabila seorang lagi ditangkap dan dihadapkan dengan pertuduhan rasuah RM12.8 juta. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pagi ini, isu paling hangat melibatkan SPRM, Parti Bersatu, Pemimpin Bersatu, dan yang paling menarik melibatkan dakwaan rasuah untuk dana projek ataupun dana jana wibawa. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan hangat pada pagi ini, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma untuk mendapatkan isu terkini dan juga membantu mengembangkan channel ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, hari ini segala persoalan hampir terjawab 100%, walau bagaimanapun belum lagi 100% persoalan terjawab. Mungkin baru 80% terjawab persoalan-persoalan mengenai projek penyelewengan rasuah yang didakwa berlaku di dalam dana jana wibawa, salah pula disebut. Hari ini disahkan Wan Saiful, Pemimpin Bersatu, disahkan didakwa di Mahkamah Tinggi. Wah, ini gara-gara dakwaan menerima rasuah sebanyak RM6.9 juta. Belum bersalah tetapi sudah didakwa. Walau bagaimanapun, Wan Saiful Wanjan telah membuat pengakuan yang memang seperti kita jangka. Beliau tidak mengaku bersalah, bahkan beliau tak mengaku minta terima rasuah RM6.9 juta. Jadi oleh sebab itulah dimohon untuk dibicarakan. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan, dihadapkan ke Mahkamah Session hari ini atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM6.9 juta membabitkan projek jana wibawa bernilai RM232 juta pada tahun lalu. Bagaimanapun, Wan Saiful, 48 tahun, yang juga ahli parlimen Tasik Gelugur Pulau Pinang, mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Azura Alwi. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita memang kagum ialah apabila SPRM melakukan tugasan begitu tangkas cepat, sehinggakan dakwaan telah pun dibuat. Selepas siasatan hari demi hari, dalam beberapa minggu, akhirnya ada orang yang mula disiasat. Dan juga dinyatakan bahawa Wan Saiful sebenarnya bersama seorang ahli perniagaan juga yang mesra bersatu telah didakwa di mahkamah hari ini. Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dijangka akan mendakwa Ketua Penerangan Bersatu yang telah didakwa pun hari ini ketika agensi itu sedang menyiasat kewangan parti berkenaan. Sumber SPRM mengesahkan ahli parlimen Tasik Gelugur itu telah ditahan dan akan didakwa di mahkamah hari ini berhubung inisiatif jana wibawa. Beberapa sumber Bersatu juga mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa Wan Saiful telah pergi ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya hari ini untuk membantu siasatan. Satu sumber berkata dia telah pergi ke pejabat SPRM pada jam 8 malam dan tidak dapat dihubungi sejak itu. Dijangka turut didakwa bersamanya pagi ini ialah seorang ahli perniagaan iaitu Adam Razlan yang sebelum ini telah ditahan reman beberapa hari untuk proses siasatan oleh SPRM. Sementara itu, jemputan akhbar daripada SPRM menyatakan dua individu akan didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur berhubung kes jana wibawa pada pagi ini. Kedua-dua individu itu tidak dinamakan seperti amalan biasa dalam jemputan sedemikian. Penangkapan itu dibuat ketika siasatan terhadap akaun Bersatu dan inisiatif kerajaan semasa era Presiden Bersatu, iaitu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. SPRM telah pun membekukan akaun Bank Bersatu dan menyoal Muhyiddin pada 16 Februari selama berapa jam berhubung jana wibawa. Program jana wibawa atau program jana ekonomi pemerkasaan kontraktor Bumi Putra Berwibawa diperkenalkan
untuk mempercepatkan pelaksanaan projek dan memacu pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Ia juga bertujuan meningkatkan kemampuan kontraktor Bumiputra untuk membantu mereka menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said berkata, beberapa senarai surat setuju terima SST yang dikeluarkan menerusi projek di bawah program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa Jana Wibawa adalah melibatkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu. Bagaimanapun, menurut beliau, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setakat ini belum dapat mengenal pasti nilai sebenar projek itu. Beliau berkata SPRM telah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender rundingan terus, antaranya projek di bawah Jana Wibawa yang melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. Sebanyak 56 projek telah mendapat SST dan keseluruhan projek tersebut bernilai RM 6.3 bilion. Katanya menerusi jawapan di Parlimen hari ini kepada pertanyaan ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng yang bertanyakan berapa banyak projek yang terlibat dalam salah guna kuasa dan apakah nilai projek tersebut. Ikuti terus ulasan selepas ini.